5 filem seram Malaysia yang wajib anda tonton. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin kongsikan 5 filem seram Malaysia kegemaran saya yang saya sudah lihat dan saya sangat suka filem ini. Dan bagi saya 5 filem yang saya lihat ini memang filem yang seram. Okey, seram, dan kalau anda lihat pun memang memang kadar denyutan jantung anda akan meningkat. Okey. Ini filem Malaysia ya, bukan filem luar negara. Jadi, apakah filem tersebut? Jom lihat video ini. Tempat yang kelima. Filem Misteri Jeram Lesung. Ya guys, filem Misteri Jeram Lesung. Dia tidak dalam wayang, okey? Ya telefilm. Masa tu saya masih belajar di maktab perguruan. Dan bagi saya telefilm ini memang sangat seram, okey? Ia diterbitkan, diarahkan oleh Hitler Zami, abang kepada Opi Zami, okey, pelakon. Jadi bagi saya telefilm ini sangat seram. Masa saya tengok telefilm ini, saya tengok dengan rakan-rakan di asrama saya dan semua kata orang, "Woi, seram guys, memang seram." Okey, kata orang, selepas kau tengok telefilm ni, kau nak ke tandas, okey, kau akan minta kawan. Sampai begitu sekali lah seramnya. Okey. Telefilm ni dia mengisahkan sebuah kampung dipanggil sebagai Jeram Lesung, okey? Jeram Lesung, dan kampung tersebut telah diserang oleh Pontianak. Okey, Pontianak telah menyerang kampung tu akibat seorang perempuan dia meninggal, okey, meninggal dengan anaknya. Dan akibatnya dia telah menjelma menjadi Pontianak. Dan seorang pemuda yang betul-betul memang minat dengan perempuan tersebut, hingga perempuan tersebut sudah kahwin dengan orang lain, okey. Zamarul Hisham, saya ingat dia berkahwin, okey, dan perempuan tersebut Sabrina Ali. Dan apabila dia meninggal dan jadi Pontianak, okey, Opi Zami mahu dia jadi manusia semula hingga sanggup tukul paku di tengkuk Pontianak tersebut untuk dia jadi manusia dan kahwin dengan dia. Sampai begitu sekali. Dan akibatnya kampung tersebut huru-hara lah, ramai orang mati. Okey, ramai orang mati sampai ustaz yang merawat pun tidak dapat akibat ustaz tersebut pun sakit. Okey, hingga dia wariskan kepada anak buah dia untuk menyelesaikan masalah kampung tersebut, ya. Jadi memang huru-hara lah kampung tersebut dengan kehadiran Pontianak. Jadi kalau anda ingin cerita yang lanjut, anda boleh tonton telefilm ini. Saya ingat ada orang letak dalam YouTube, okey. Dan cerita Misteri Jeram Lesung ini saya jadikan inspirasi kepada kumpulan teater saya masa saya di maktab perguruan. Okey, dan ceritanya saya ubah sedikit lah dan jadikan dia dalam teater, dalam pertandingan teater, dan kami menang pertandingan teater tersebut. Orang cakap, "Wah, hebatlah teater kamu, teater seram." Tapi saya ambil inspirasikan daripada kisah Misteri Jeram Lesung. Misteri Jeram Lesung. Cari telefilmnya. Tidak rugi anda tonton. Tempat yang keempat, Jangan Pandang Belakang. Ini filem Pereira Henry. Okey, Pereira Henry. Okey. Pereira Henry pun sekarang dah jadi YouTuber, okey. Dia pun ulas-ulas kisah-kisah seram juga. Dan filem Pereira Henry, Jangan Pandang Belakang adalah salah satu filem yang paling seram ketika itu, okey, dan filem seram yang pertama yang paling seram masa zaman itulah. Okey, saya ingat tahun 2006, saya ingat kalau tidak silap 2006. Okey, 2006 saya tidak silap. Memang filem ni, kata orang hantu dia tu memang seram lah, sangat seram. Okey, dan Pereira Henry pun sudah tidak terbitkan filem. Tapi bagi saya filem Jangan Pandang Belakang ni adalah satu-satunya filem yang berjaya lah bagi Pereira Henry, okey. Dan mengikut cerita, ada orang meninggal dunia
untuk berlakon dalam filem ini ketika dia menjadi stunt, kalau saya tidak silap lah. Dan ceritanya mengenai Pereira Henry, okey, pelakonnya, dan dia telah, perempuannya saya kurang ingat siapa pelakon dia, tapi perempuan tersebut kembar dan salah seorang kembarnya telah meninggal dunia, dan itu tunang Pereira Henry lah saya ingat. Dan banyak benda yang menghantui, okey, Pereira Henry hingga terpaksa dia pulang ke kampung untuk berubat. Okey, dan sepanjang filem ni dia banyak jump scare, sangat banyak. Okey, sangat banyak. Dan masa tu saya lihat di panggung wayang, kata orang memang kau terlompat terus lah. Kau terlompat terus lah. Dan masa tu lah, zaman tu hantu pada ketika itu, hantu yang dalam filem ni memang ngeri lah. Okey, ngeri. Okey. Bagi saya, filem Jangan Pandang Belakang salah satu filem seram Malaysia yang terbaik. Tahniah Pereira Henry. Tempat yang ketiga adalah filem Munafik. Filem arahan Samsul Yusof. Okey. Munafik saya bagi dengan dua sekali lah. Munafik 1 dan Munafik 2. Saya combine sekali lah. Kedua-dua filem ini memang filem seram yang hebat. Satu, bukan saja filem ni seram, satu dia ada pengajaran, banyak pengajaran, okey? Dan bukan saja ada pengajaran dan dia sangat menginsafkan. Tapi di antara filem Munafik 1 dengan Munafik 2, yang paling seram saya rasa Munafik 1, okey? Munafik 1 dia mengisahkan Ustaz Adam, dia kehilangan isteri dan anak dia, dan ada rakan dia itu Nabila Huda, dia sakitlah kena kerasukan. Okey, dan Ustaz Adam menghadapi banyak dugaan ketika dia merawat, okey, Nurul Huda ni. Okey. Dan dalam filem ni juga ada Sabrina Ali, okey, pelakon misteri Jeram Lesung. Okey, memang Sabrina Ali ni suka berlakon filem-filem seram. Manakala Munafik 2, okey, Munafik 2 seram juga, tapi dia lebih kepada keagamaan, menginsafkan, di mana dugaan Ustaz Adam, okey, mempertahankan agamanya daripada orang-orang yang ajaran sesat, dan sampai tahap dia didera, okey, sampai tahap dia digantung, sampai bapak dia dipukul, dan sampai kawan dia mengkhianati dia. Okey. Jadi memang Munafik 2 ni dia seramnya agak kurang. Dia lebih kepada keinsafan dan keagamaan. Tapi masih ada elemen seram tu lah. Tapi kalau dibanding dengan filem Munafik 1, saya rasa Munafik 1 lebih seram. Dan bagi kedua-dua filem ini, filem seram Malaysia yang terbaik. Okey, jadi anda wajib tengok filem Munafik 1 dan Munafik 2. Tempat yang kedua, sekali lagi, filem Pereira Henry, iaitu Al-Hijab. Okey. Kenapa saya cakap Al-Hijab? Al-Hijab ni, okey, dia satu filem yang lain sikit. Dia seram, tapi jalan cerita dia menarik. Okey, menarik sikit. Di mana filem ni dia mengisahkan seorang pemuda, dia ingin berlakon kisah seram. Jadi untuk dia ambil feel, okey, Pereira Henry kat berlakonnya. Untuk dia ambil feel, dia terpaksa dia mau buka hijab mata dia, supaya dia nampak hantu. Jadi dia pergi ke sebuah kampung untuk minta orang tersebut, bomo tersebut, untuk buka hijab dia. Dan selepas dia buka hijab dia, apalagi guys, kau sudah buka hijab, macam-macam lah hantu dia nampak. Jadi seram lah. Dan apabila dia jumpa macam-macam, mengakibatkan dia takut lah. Okey, mengakibatkan dia ketakutan, macam-macam dia jumpa. Dan Pereira Henry, filem ni memang kata orang, kalau kau tengok, okey, masa saya tengok filem ni, okey, saya yang bila mau habis ni. Dia satu malam tu, dia ada satu malam kejadian tu, gangguan di rumah dia. Memang malam tu memang dia diganggu saja. Dan kau pun bila tengok filem ni, tunggu yang kau akan yang cepatlah habis siang, tunggulah cepatlah siang, sampai kau cakap begitulah. Sebab banyak sangat jump scare-nya hingga kau takut guys tengok filem ni. Okey. Dan di akhir filem ni, pemuda tersebut dia mau tutup semula hijab dia. Dan dia lari jumpa bomo tu semula untuk tutup hijab. Dan apabila sampai ke kampung, bomo tersebut meninggal dunia. Jadi hijab dia tidak dapat ditutup. Jadi dia nampak hantu lah selama-lamanya. Dan
Filem tersebut berakhir di situ saja. Gantung. Bagi saya filem ni gantung lah. Okay? Saya ingin sebenarnya untuk menunggu filem Al-Hijab 2. Tapi Perere Andrews ada cakap dalam YouTube-nya dia tidak akan buat filem lagi. Okay? Sebab banyak banyak akibat dia cakap dan agak susah untuk buat filem seram. Tapi bagi saya filem Al-Hijab ni di antara filem yang terbaik selepas Jangan Pandang Belakang. Dan filem seram yang pertama, yang paling kata orang paling satu lah, paling hebat, iaitu filem Dukun. Okey, filem Dukun ni diterbitkan oleh siapa tadi? Kejap. Dain Said. Dain Said, okey. Pengarah filem ni Dain Said dan pelakon dia Umi Aida dan Faizal Husin dan ada beberapa pelakon lagi. Dan bagi saya cerita ini sebenarnya sudah lama saya tunggu. Okey. Sepatutnya filem ni keluar pada tahun 2007. Tapi akibat keluarga berkenaan, sebab kisah ni dia diambil daripada kisah sebenar. Okey, kalau ikutkan berdasarkan cerita ni dia mirip-mirip cerita Mona Fendi. Mona Fendi ni seorang penyanyi, bekas penyanyi Malaysia. Kalau anda dengar lagunya sangat seram. Coba dengar lagu ni. Dengarlah duhai ibuku. Seram kah? Seram kan? Seram. Jadi diinspirasikan daripada cerita dia. Walaupun pengarah dia nafikan, tapi bagi saya yang hidup pada tahun 90-an sangat familiar cerita mengenai Mona Fendi. Jadi Dukun ni ada kaitan dengan cerita Mona Fendi ini. Dan filem ini sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Dia dari 2007 lagi. Okey. Tapi oleh kerana banyak halangan, akhirnya tahun 2018 saya tidak silap baru filem ini rilis. Dan apabila filem ini rilis, saya tengok dia bukan seperti filem pada tahun 2007 punya. Memang jalan cerita dia terbaik. Dan lakonan Umi Aida pun memang dia menjiwai watak. Okey, watak orang yang sebenarnya. Sebab saya mengikuti kisah Mona Fendi ni. Jadi watak Umi Aida seperti serupa tau. Sama. Okey, bagi saya sama. Dan dalam filem ni dia ada mayat, dia ada pembedahan, dia ada macam yang seram dan memang saya rasa tengok filem ni seperti yang bukan tahun 2007. Memang sangat teliti lah filem ni. Bagi saya sangat rugilah kenapalah tidak ditayangkan awal, kenapa lewat. Dan bagi saya, okey, secara jujur saya mengikuti cerita sebenar, okey, daripada filem ni. Filem ni memang diinspirasikan daripada kisah yang sebenar lah. Okey, kisah Mona Fendi. Kalau anda ingin cerita yang lebih seram, anda tengoklah cerita Mona Fendi. Jadi dia cerita yang tentang dia kerat orang ternama. Yes, itu betul. Oleh kerana filem ini diinspirasikan daripada kisah sebenar, jadi filem ini saya rasa filem yang sangat seram. Okey, seram. Tapi bagi saya filem seram yang terbaik dan yang terbest di Malaysia, filem Dukun. Pada siapa yang belum tonton filem Dukun, tonton. Jadi guys, itulah dia 5 filem seram Malaysia yang terbaik untuk saya. Jadi mungkin anda ada filem anda sendiri. Okey, anda boleh tinggalkan filem apa lagi yang seram. Okey, mungkin saya belum tonton, mungkin saya sudah tonton tapi mungkin saya tidak minat. Tinggalkan komen di bawah. Tapi bagi saya 5 filem seram ini adalah yang terbaik dan tidak rugi anda tonton. Okey. Jadi setakat itu saja perkongsian saya tentang 5 filem seram Malaysia. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Mungkin next video saya boleh ceritakan pula 5 filem seram luar negara pula. Okey. Kalau anda minat dengan video-video seram, anda boleh klik di sini. Kalau anda ingin update video-video yang terbaru, anda boleh subscribe channel saya di sini. Ali Bosku. Assalamualaikum.